Terima kasih Yang di-Pertua. Saya akan jawab soalan-soalan mengenai Pelan Pemulihan Negara pada petang ini. Isu pertama yang saya ingin jelaskan adalah bukanlah isu doktor. Pengurusi Pelan Pemulihan mana ada? Isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paul Dickson, Pandan, Jelebu dan juga Pematang Pauh. Terima kasih atas keprihatinan ahli YB Paul Dickson dan juga YB Pandan berhubung hal ehwal petugas kesihatan kita. Isu ini sebenarnya sudah lama, sejak 2016 lagi. Kerajaan sangat prihatin kepada tuntutan kumpulan petugas kesihatan berstatus kontrak ini dan sedar sumbangan dan peranan mereka sebagai barisan hadapan kesihatan dalam memberikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada rakyat, terutamanya dalam situasi pandemik COVID-19. Sehubungan itu, Yang Berhormat Perdana Menteri pada 23 Julai telah mengumumkan bahawa kerajaan antara lain bersetuju sebagai langkah penyelesaian segera supaya pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi lantikan kontrak ditawarkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh 2 tahun. Selepas melengkapkan tempoh khidmat wajib bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dan persediaan untuk mengikuti pengajian kepakaran. Keputusan lanjutan kontrak akan memanfaatkan lebih kurang 7,000 doktor perubatan, pergigian dan pegawai farmasi yang bakal tamat kontrak tahun ini. Pelanjutan kontrak 7,000 orang pegawai ini untuk 2 tahun akan melibatkan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan dengan anggaran 1.2 bilion ringgit. Minta Di penjelasan. samping itu, Minta penjelasan. Bukankah lain-lain profesi di negara ini semua ini diserap oleh kerajaan? Apakah sebab unik ni hanya doktor-doktor tidak diserapkan dalam servis? Nombor satu. Nombor dua, untuk membelajar sebagai doktor, lebih kurang 1 juta ringgit digunakan. Berapa banyak rugi kepada negara kalau mereka tidak diserapkan? Komplain mereka adalah, Yang Berhormat sendiri tahu, Boleh tambah? adalah di mana mereka tak dapat housing loan, tak dapat melanjutkan pelajaran dalam speciality dan sebagainya. Maka bukankah ini satu yang bagus dalam keadaan COVID yang serius ini? Bukankah kita macam tak gunakan akal langsung? Pada masa ini kita tidak memberi keutamaan kepada mereka. What is the silly stand of the government? Boleh minta tambah sikit? terima kasih. Seperti yang saya sebut tadi, kita telah melanjutkan selama 2 tahun. Tetapi pada masa yang sama, Yang Berhormat Perdana Menteri dengan telah mengarahkan Kementerian Kesihatan dan juga agensi-agensi yang berkaitan, kita rangka sebuah pelan yang lebih komprehensif dan inklusif, berangkumi tindakan segera, pelan jangka pendek, sederhana dan juga pelan jangka panjang. Okay, Bandar Kuching bagi nak tanya. membolehkan hala tuju perkhidmatan perubatan dapat dirangka. Satu lagi point which is fair point from your side. Kerajaan juga bersetuju melanjutkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh maksimum 4 tahun ke atas pegawai perubatan dan pegawai pergigian yang diterima mengikut pengajian kepakaran dalam tempoh kontrak 2 tahun pertama. Jadi langkah ini bagi memastikan pegawai-pegawai yang berkenaan berjaya melengkapkan pengajian kepakaran Yang Berhormat. masing-masing. Boleh Berhormat Isu yang Bandar satu Kuching. lagi Mohon adalah celah, isu kluster kilang yang disebut oleh Yang Berhormat Paul Dickson. Mohon celah. Mohon celah. Mencelah, Bandar Kuching. Gopeng. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Selepas Gopeng. Ini berkenaan dengan lanjukan kontrak kepada mereka yang dapat hadiah latihan persekutuan. 4 tahun sebenarnya tidak cukup. Betul. Ini menunjukkan bahawa yang buat keputusan tidak tahu Exactly. career pathway untuk pakar. 4 tahun ini tempoh minimum untuk habiskan Master of Medicine. Boleh saya Selepas tambah? Bandar itu Kuching. tempoh untuk gazetmen. Jadi 4 tahun pasti tidak cukup. Sila kaji semula. Ya, Bandar Kuching, Bandar Kuching. Saya hanya nak sebelum YB Shalom saya jawab sekejap. Boleh bagi Bandar Kuching. Saya tambah Bandar Kuching. Terima kasih Bagi YB. Menteri. Ni. Hanya doktor yang dapat perkhidmatan wajib mengikut undang-undang dan dengan itu sejak dahulu tidak semualah yang menjalankan khidmat wajib akan kekal dalam perkhidmatan kerajaan. Dasar membenarkan peluang-peluang kontrak memberi lebih bilangan graduan doktor untuk menjalani latihan wajib ataupun dishousemanship selaras dengan bilangan graduan perubatan yang kian meningkat. Okey, boleh minta penjelasan. Bandar Kuching, Bandar sini. Oh, okay. Ya, terima kasih Habib Menteri. Ini satu isu yang sangat mustahak. Sebenarnya Perdana Menteri telah menjanjikan bahawa hanya perlukan 2 bilion untuk selesaikan isu kontrak ini. Kenapa kerajaan tidak memperuntukkan 2 bilion ini? Inilah doktor-doktor kita, petugas-petugas kesihatan kita yang telah merawat, telah menjaga kita dalam masa pandemik ini. Malah penyelesaian yang diberikan is half-baked. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Gopeng tadi, tidak cukup masa. Dan ada satu syarat di mana mereka boleh apply untuk HLP, tetapi jika mereka tidak dapat HLP pada masa itu, mereka tidak dapat extension of the contract.
Saya bagi tahu, in reality, on the ground, that 2 years extension, they will not get HLP sebab ada lagi permanent post yang juga applying for HLP. So how do you guarantee this? This is not a comprehensive solution. Dan Perdana Menteri kata 2 bilion untuk selesaikan masalah ini. Kenapa tak memprotokolkan untuk doktor muda kita? Hari ini saya nampak gambar, saya nampak video mereka hatau in the hospitals. This is heartbreaking. When the doctors are walking, that shows that the system is broken. And please do something about it dengan izin. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Boleh saya jawab soalan tadi? Tempoh masa pelanjutan selama 2 tahun tadi seperti saya sebut tadi, dibuat supaya penyelesaian yang lebih holistik dapat diperincikan kerana melibatkan aspek perundangan seperti tempoh perkhidmatan wajib selain yang lainlah. Tapi saya terima komen tadi.